بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau yang telah Engkau ajarkan pada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pendidikan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda, Yang Berusaha Tim Jabatan Kuasa Gema Nur Iman, juga muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah maghrib iaitu pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita dikurniakan keberkahan dan kefahaman dalam usaha kita menuntut ilmu ini. Amin. Bagi memberkati Taman Syurga pada malam ini, dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak membuang masa, dengan ini saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan pengajian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tafadhal. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama, panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Izinnya dua dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengiringi keizinannya dengan kerahmatan dan juga keberkatan. Insya-Allah mudah-mudahan dapatlah kita kerahmatan dan keberkatan duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat
khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah pada malam ini, izinnya dua dapat kita meneruskan kelas pengajian kita di dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kita telah membicarakan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga Sunnah. InsyaAllah kita meneruskan pada kelas pengajian kita dengan kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun iman yang kedua. Kita lihat pada muka surat 165. 165 pada pelajaran yang ketiga. 164 pada pelajaran ketiga, saya ulang sedikit akan ayat tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah disarahkan bahawasanya perkara yang amat penting di dalam akidah, di dalam kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada para nabinya dan juga rasulnya agar kita itu ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Sebenar-benar kenal. Bukan kenal sekadar dalam ilmu. Bukan kenal sebagai huruf-huruf, ayat-ayat. Tetapi kenal dengan jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita kenal, barulah boleh kita itu beribadah kepada Allah. Yakni kita beribadah kepada Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kita tahu, Tuhan yang kita yakin. Barulah berbetulan daripada apa yang kita perbuat, insya-Allah. Jadi di dalam beriman kepada Rasul telah dijelaskan ada beberapa perkara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi ataupun rasul pada setiap kaum mereka. Setiap kaum mereka. Yakni pertama, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, para nabi dan rasul juga memberi peringatan, memberi tahu pengajaran bagaimana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan duniawi kita dan urusan ukhrawi kita. Itulah di antara tugas-tugas yang Allah Ta'ala utuskan para nabi dan juga rasul. Kesimpulannya, dua perkara yang amat penting. Yang pertamanya, mengenal Allah. Itu yang pertama. Mengenal Allah. Allah tu nama kepada zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada, yang sungguh ada. Jadi, kita nak kenal akan nama tersebut. InsyaAllah, barulah kita dapat kenal zat yang wajib ada. Di antaranya, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang asma'nya, tentang perbuatannya. Itu yang dikatakan, iaitu kita kenal sungguh bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu yang dikatakan kita betul-betul kenal. Kemudian apabila kita kenal, maka kita tu mengibadati
Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal. Itu boleh katakan, minta maaf, saya ni sekejap bersin tu dekat begini. Ya, nak bersin dah tapi tahan lagi. Jadi makna kata syarat utamanya kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat utama. Syarat utama. Jadi kemudian barulah datang jalan atau cara kita nak berbuat amal dan ibadah. Inilah yang dijelaskan daripada firman-firman Allah Ta'ala tersebut. Pada firman-firman Allah Ta'ala tersebut. Menunjukkan bahawa tugas utama para rasul terhadap kaumnya ialah menyuruh kaum mereka menyembah Allah Ta'ala. Itu tugas utama. Ya, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi dan Rasulnya supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mentauhidkannya, mengesakan Tuhan yang diibadatinya. Jadi dia tidak menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dia menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan lain, apatah lagi menyekutukan dengan hawa dan nafsunya. Tidak sama sekali. Itu pasalnya saya katakan pertanyaan tadi, kita kena melangkah masuk ke dalam ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Ya, baru datang keikhlasan. Jadi apabila ikhlas, barulah tidak ada riak di dalamnya. Di mana Nabi Allah Ibrahim telah menjalankan tugasnya, menyeru dan mengajak kaumnya. Nabi Allah Ibrahim menyeru dan mengajak kaumnya serta bapanya. Pasal bapa Nabi Allah Ibrahim ni, kerja dia ialah membuat berhala. Itulah pendapatan dia. Ya, supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS telah memberi amaran kepada bapa dan kaumnya, memberi amaran bahawa Nabi Ibrahim berlepas diri daripada apa yang disembah oleh bapa dan kaumnya itu. Dia bagi tahu dah bahawa aku dah bagi tahu, dah mengajar, dah mendidik semua-semua sekali supaya kamu ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kamu tak mahu juga untuk menyembah Allah Taala. Jadi aku dah berlepas tangan, aku dah sampaikan dah. Nabi Ibrahim juga tetap mengekalkan kalimah tauhid. Kalimah tauhid apa? Kalimah la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah kalimah tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kaum dan juga kepada bapanya. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya, itu kalimah tauhid. Jadi kalimah tauhid itu juga adalah la ilaha illallah. Dan di dalam la ilaha illallah itulah terkandungnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jalan kita nak mengenal Allah Taala. Ada 20 sifat. Ya. Iaitu kalimah la ilaha illallah pada zuriat dan juga pada keturunannya. Jadi kita tu mengambil pengajaran daripada sarahnya pada sarah malam ini. Bahawasanya aku akan sampaikan kepada nasab keturunan aku, kepada anak-anak, kepada suami dan juga kepada cucu-cucu dan seterusnya. Apa dia sampaikan? Tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kedua tentang takwa kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz
قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في أخيه لعلهم يرجعون. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi Allah Ibrahim memberitahu kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Ya tak? Dah diberitahu, dah dipujuk, dah itu dan sebagainya. Tidak juga, masih berpegang juga. Itu dia kata, yang lain daripada Tuhan yang menjadikan daku. Jadi maknanya di sini Nabi Allah Rahim bagi tahu bahawasanya aku ini dijadikan oleh Allah. Ya, dan segala perbuatan aku ni, ya, sebagai seorang nabi dan juga rasul adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana sesungguhnya ia tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku. Mana tetap sentiasa Allah Ta'ala beri hidayah dan petunjuk. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya. Tetap kekal pada keturunannya. Kalimah La ilaha illallah. Jadi itulah yang nak kita sampaikan kepada anak-anak dan juga isteri. Isteri-isteri kepada suami dan juga anak-anak dan seisi keluarga. Bagaimana kita nak sampaikan itu semua? Carilah ilmu-ilmu fadail amal tentang kalimah tauhid, ya. Jadi supaya menarik hati itu tentang nak kepada kalimah tauhid. Tetapi untuk nak mendalaminya, nak kenal perkara tersebut, itu kalau panjang umur murah rezeki kita akan bertemu di dalam kitab tauhid, ya, kitab tauhid, supaya mereka kembali kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik. Jadi dia maknanya Nabi Allah Ibrahim dia mengharapkan kepada keturunannya. Keturunannya atas dua perkara. Yang pertama, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disembah berhala-berhala tersebut. Kedua, iaitu mentauhidkan Allah yang menjadikan diri kita dan diri ayahandanya dan diri kaumnya semua. Bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan. Firman Allah Ta'ala ini menjadi dalil bahawa tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Tak ada. Apatah lagi kuasa kita. Kuasa kita. La, tak ada. Itu pasal kita nak kenal diri kita. Nak kenal diri kita. Siapa aku ini? Supaya kita terlepas daripada bertuhankan diri kita. Ya. Firman Allah Ta'ala ini menjadikan dalil bahawa tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Allah Ta'ala. Kerana dialah yang menjadikan sekalian makhluk ini. Dialah yang menjadikan sekalian makhluk ini. Maknanya apa? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan mencipta perbuatan kamu. Jadi, kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah Ta'ala yang menciptanya. Jadi, apabila kita percaya bahawa ini adalah kehendak Allah, maknanya kita itu kenal tentang kehendak Allah. Orang yang kenal kehendak Allah bermaksud orang ini adalah berakhlak tauhid. Berakhlak tauhid. Maka dia kenal kepada Allah Ta'ala. Jadilah dia berakhlak yang mulia.
Sebab dia kenal kepada kehendak Allah. Masya Allah. Mana ya? Dialah yang menjadikan sekalian makhluk ni. Lah, tak ada dah. Termasuklah kita, termasuk saya bercakap ni. Bahawa Allah Ta'ala yang menjadikannya. Dan yang memberi rezeki kepada mereka itu. Yang memberi rezeki kepada kita. Tak ada yang lain melainkan Allah. Itu sebabnya tak ada perbuatan tu melainkan perbuatan Allah. Jadi kita memandang, menyaksi apa yang kita perbuat. Inilah perbuatan Allah. Itu yang dikatakan dia naik kepada makam tadi. Makam naik kepada iaitu makam tauhid. Makam tauhid. Maksudnya dia memandang, dia melihat segala perbuatan dia itu adalah perbuatan Allah. Dia menyaksi perbuatan dia itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Rasul-Rasulnya. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Rasul-Rasulnya sebelum kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada para Rasul. Ada 25 Rasul-Rasul sebelum tu. Ya. Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya. Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah ni siapa? Tempat kita menghadapkan diri. Sama ada zahir ataupun batin. Tempat kita bergantung diri. Tempat kita bersandarkan tiap-tiap sesuatu. Dia yang menghidup, dia kan yang mematikan. Maksud kata semua sekali. Itu yang dikatakan tadi, yang kita tu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah telah menyuruh para Rasul dan beribadatlah menyembah dia. Jadi Allah Ta'ala perintah, beribadatlah menyembah dia. Jangan cari sembahan lain. Jadi sembahan kepada Allah SWT. Cuma masalahnya, apakah kita kenal ataupun tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan untuk kita kenal ialah kita dengan mengenal akan sifat-sifat dia. Ya, mengenal akan sifat-sifat dia. Kenal sifat-sifat dia, barulah kita kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menyuruh para Rasul itu beribadat menyembahnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin inna nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang bermaksud dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Dan kami tidak mengutus sebelummu. Dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang Rasul pun. Melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kepada aku. Ya, saya ulang balik. Dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang Rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Jadi itu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Yang pertamanya, Allah Ta'ala perintah semua Nabi supaya menyembah Allah. Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggalkan segala pegangan-pegangan jahiliah. Kepercayaan-kepercayaan jahiliah. Semua lepaskan. Kembalilah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dibawanya tentang kalimah tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Baik.
Firman Allah Ta'ala ini dengan tegas menyatakan, semua Tuhan yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, iaitu berhala-berhala, batu-batu, kayu-kayu, matahari, bulan dan lain-lainnya. Kesemuanya adalah batal. Tidak berhak disembah. Firman Allah Ta'ala, wajalah. Jadi, selain daripada Allah Ta'ala, kita lihatlah tentang alam. Alam ni. Ya. Pertama, alam tumbuh-tumbuhan. Alam tumbuh-tumbuhan. Maka kita dilarang untuk menyembah alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, alam manusia dan semua alam. Habis, yang sembah apa? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bermaksud, bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan. Jadi Allah Ta'ala sendiri bagi tahu bahawa Allah Ta'ala itu bersifat kekuasaan, bersifat berkuasa. Ya? Dan luas ilmu pengetahuan itu. Allah Ta'ala beritahu juga. Dia kata, dan luas ilmu pengetahuan itu. Kerana bahawasanya Allah, dialah jua Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain daripada Allah, ialah yang nyata batalnya ataupun palsunya. Selain daripada Allah, batal. Tak diterima oleh Allah SWT. Ya? Jadi, pengajaran kepada kita. Yakni, yang paling penting, hairan aku melihat manusia ini. Dia mengaku bertuhankan aku, tapi dia bertuhankan kepada nafsunya. Macam mana orang yang bertuhan kepada nafsunya? Maksud kata, dia sukakan kepada kemasyhuran duniawi. Itu orang bertuhan kepada duniawi. Bertuhan kepada diri sendiri dan sebagainya. Ya, dikatakan iaitu dia suka kemasyhuran diri. Jadi kemasyhuran diri ni apa? Dia suka disebut nama-nama dia di merata-rata tempat. Bahawa dialah orang yang alim, orang yang mengetahui, orang yang itu dan sebagainya. Itu dikatakan orang dalam tasawuf, maknanya dia dah menolak akan perkara tersebut. Itu dia melepaskan dirinya daripada perkara-perkara yang dikatakan iaitu kemasyhuran diri. Bermacam-macam. Tentang pangkat, tentang darjat dan sebagainya. Ya? Itu yang dikata. Justru itu hikmah ataupun falsafah perutusan Rasul-Rasul ke alam dunia dengan tugas-tugasnya yang berat adalah mengandungi tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira. Itu pertama. Kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Percaya kepada dia dulu. Dan kemudian percaya kepada Allah SWT. Apabila dia percaya kepada Allah dan juga Rasul, bermakna orang ini mendapat berita gembira. Dan pembawa berita yang menakutkan kepada orang-orang yang kafir. Orang kafir. Jadi firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubassirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dal rasul. Wa kana Allahu azizun hakima. Yang bermaksud Rasul-Rasul yang kami telah utuskan. Rasul-Rasul yang telah kami utuskan. Maksud kata ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Semuanya pembawa kabar gembira. Semuanya membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita dapat kabar gembira ni memang daripada para rasul. Jadi itu yang apabila kita percaya kepada kabar gembira tersebut daripada para rasul, itu kata kita beriman kepada para rasul. Dan pembawa amaran, membawa kepada amaran kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tak percaya amaran. Bahawa alam akhirat itu ada dua tempat. Satu di surga, satu di neraka. Maknanya tempat azab. Dan yang mengerjakan maksiat supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah. Tak ada dia kata supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah. Ya? Atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak. Tak ada. Pasal para nabi dan juga rasul telah menyampaikan perkara-perkara tersebut tentang hari akhirat, tentang berita gembira dan juga tentang berita menakutkan terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dari surah An-Nisa ayat 165. Yang kedua, menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Al-Quran lah. Al-Quran. Dan menerangkan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan. Dan juga memberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Allah Ta'ala. Mana beri peringatan. Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa huda rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran, maknanya wahyu Allah, kepadamu wahai Muhammad, melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka perselisihkan kepadanya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ni dia sebagai pengarahnya. Ya, dan Al-Quran tu umpama seperti dikatakan skrip lah, skrip. Jadi baginda Rasulullah SAW itu yang menterjemahkannya. Dia minta kita melakonkannya. Jadi menurut kata orang alim, jadi kalau kita berlakon, apa skrip kita? Al-Quran. Ya. Kemudian siapa yang nak mengajar dia semua? Baginda Rasulullah SAW. Itu sebagai pengarahnya. Ya. Dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Ya. Surah An-Nahl ayat yang ke-64. Yang ketiga, membersihkan amalan-amalan syirik. Amalan syirik ni apa? Amalan-amalan yang menyekutukan Allah. Amalan-amalan yang menyekutukan Allah. Ada Tuhan selain daripada Allah. Itu yang kita menyekutukan. Ada Tuhan selain daripada Allah. Itu dikatakan mensyirikkan Allah. Sama ada pada asma'nya, pada perbuatannya, pada sifatnya dan pada zatnya. Membersihkan amalan-amalan syirik. Itu sebabnya kerap kali saya katakan, tidak ada perbuatan kita ni melainkan perbuatan Allah. Jadi saksilah. Saksilah bahawasanya aku menyaksi perbuatan Allah. Aku duduk dalam majlis ilmu ni. Maksudnya apa? Aku menyaksi perbuatan Allah. Bukan perbuatan kita. Itu dah sampai peringkat makrifah. Makrifah. Begitu juga kalau kita bersolat. Bersolat. Ya? Apabila ditanya tentang hakikat solat. Begitulah juga. Syirik dan maksiat. Dan juga mengajar kandungan kitab suci Al-Quran dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Jadi itu di antaranya
iaitu tugas para nabi dan juga rasul-rasul, ya, untuk membersihkan, mensucikan amalan-amalan syirik. Dan juga maksiat. Maksiat ni apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mengajar kandungan kitab suci Al-Quran. Tu, ya. Tu dikatakan tadi, Al-Quran itu mengeluarkan produk utamanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperjelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahawa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi para sahabat melihat akan akhlak baginda Rasulullah. Hakikatnya apa? Dia melihat, iaitu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi macam mana perjalanan Rasulullah? Bermaksud itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Itu ini ambil. Jadi makna kata baru keluar kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pula apabila baginda Rasulullah SAW dah wafat, barulah makna kata para tabi'in dan tabi'in melihat akan para sahabat bagaimana iaitu amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kata itulah abad pertama, kedua dan ketiga yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya abad-abad tersebut yang dikatakan ulama-ulama besar, dikatakan Imam Malik, Imam Hamali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Mana kata untuk mana dia dikatakan dalam abad yang ketiga, abad yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keselamatan umat. Baik. Mengajar kandungan kitab suci Al-Quran dan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Itu di dalam Al-Quran tu. Ya, siapa yang mengajarnya? Itulah para nabi dan juga rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maksud, nikmat berkiblatkan ke Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan-amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajar kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajar kamu apa yang belum kamu ketahui. Maknanya siapa nak menerangkan itu semua? Itulah para nabi sampailah kepada kita sekarang. Ya. Membawa kebenaran dari Allah, maknanya Al-Quran, dan mengeluarkan manusia kepada kekufuran, kepada keimanan, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nuran wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwafahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya. Telah datang kepada kamu cahaya. Maknanya cahaya.
kebenaran Muhammad. Jadi faham juga kita bahawasanya Nabi Muhammad itu umpama cahaya. Umpama cahaya. Cahaya ni apa? Menerangi kita. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita yang gelap gelita. Dalam gelap gelita. Jadi dalam orang dalam gelap gelita ni, dia tak nampak apa satu pun. Tak nampak apa satu pun. Ya, kecuali Nur Muhammad tersebut. Baru dia nampak. Cahaya tersebut. Daripada Allah. Daripada Allah. Dan sebuah kitab, ini Al-Quran, yang jelas nyata keterangannya. Dengan Al-Quran itulah Allah menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengannya, iaitu dengan Tuhan, keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya. Dan dengannya juga, iaitu Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang betul, yakni jalan yang lurus, yakni agama Islam. Ya, agama Islam. Jadi siapa yang menunjuk ni semua? Allah. Kepada siapa? Para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul menyampaikan kepada kita. Itu dikatakan akidah tadi. Kepercayaan, keyakinan kita tu kepada para nabi dan juga rasul, membawa kepada jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Ya, itu yang dikatakan orang tu berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada malam ini. Ya, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Jika ada kemuskilan, ya, ada kemuskilan. Jadi saya mohon maaf jika terdapat apa-apa kekurangan pada saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh lagi ke buka soalan, nampaknya macam Ustaz tak berapa sihat. InsyaAllah boleh. Boleh ya. InsyaAllah ya. Jadi kita buka soalan ya. Ada yang ingin bertanyakan soalan mengenai dengan kepercayaan beriman kepada Rasul. Ya. Ataupun yang lain-lain soalan pun boleh. InsyaAllah. Ustaz bersedia untuk menjawab, insya-Allah. Silakan muslimin dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada siapa yang nak bertanyakan, tanya lah. Bukan nak tanya, Ustaz dah tahu dah tu, Ustaz tu tahu kan, tapi ada kemuskilan sikit mengenai dengan solat yang dibawa, yang Nabi dapat pada Sidratul Muntaha tu, iaitu 50 daripada Allah SWT, iaitu 50 rakaat 50 rakaat ke Ustaz? 50 rakaat. 50 waktu. Bukan 50 rakaat ya, minta maaf Ustaz. 50 waktu. Jadi sebelum tu lepas tu Nabi naik turun. Jadi solat itu jadi 5 waktu. 5 waktu. Ya. Habis soalannya? Soalannya sebelum ni Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia orang solat berapa waktu Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diwajibkan, difardukan sembahyang 5 waktu sehari semalam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan kepada para nabi, ya, kepada para nabi. Jadi para nabi melakukan
ibadat solat. Jadi tidak mengikut daripada yang difardukan ataupun masa-masanya. Jadi maknanya para nabi dan rasul itu mereka berbuat ibadah kepada Allah SWT atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Maka dia berbuatlah amal ibadat. Wallahu a'lam. Baik. Ada Jadi apa-apa tak sabarlah ya, daripada Rasul daripada dulu dan daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad tu lain-lain ya Ustaz ya? Waktunya tu lah lain. Waktunya. Waktunya lain-lain. Ah, Terima kasih Ustaz. Faham. sama-sama. Ada siapa-siapa lagi yang ingin bertanyakan soalan? Mak Jah? Mak Jah nak tanya soalan Mak Jah? Tak ada soalan ni Ustaz. Kita tutup macam mana Ustaz? Boleh ke? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Ya. Ustaz dia orang nak suruh Ustaz rehat agaknya. Sebab dengar suara Ustaz pun macam tak berapa sihat. Ustaz makan ubat dah ke? Dah baru tadi makan ubat. Dah siang tadi pergi klinik juga. Pergi klinik. Oh ya ke? Jadi apabila ini nak jadikan cerita lah, ada masa 5-6 minit ni. Waktu usia kita yang macam ni, jadi pada 4 hari yang lepas, jadi anak cucu semua balik. Jadi kebetulan hujan lebat. Jadi anak-anak cucu mandi air hujan. Jadi untuk meraih anak cucu mandi, saya pun ikutlah keluar. Mandi juga. Ikutlah ketua keluar, anak-anak cucu mandi. Jadi rupanya kesan kepada saya. Wallahualam, itulah yang berlaku. Budak-budak budak-budak sihat ke? Budak-budak cucu semua sihat. Saya yang tak sihat. Jadi apabila doktor tanya, ada kena hujan tak? Jadi saya jawab, baru teringat. Maknanya 2 hari lepas saya ada mandi hujan dengan cucu-cucu semua. Wallahualam. Semua tu apa kata orang, bagi Allah SWT semua. Jadi asbab. Mesti dia orang suka Ustaz. InsyaAllah. Baik. Tanya macam ni Ustaz, saya solat. Ya. Lepas betul lah solat 2 rakaat, dia 4 rakaat. Sekali saya terbaca ayat lazim yang ketiga rakaat tu. Boleh ke Ustaz? Tapi saya teruskan sekarat, lepas saya rukuk sujud. Patutnya yang 2 rakaat aja baca ayat lazim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak termasuk di dalam membatalkan solat. Tak termasuk di dalam membatalkan solat. Apatah lagi kalau kita tu terbaca. Sepatut baca Al-Fatihah. Kita baca tahiyat pula. Tak? Berdiri tu kita baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Batalkan solat? Tidak. Jadi boleh teringat, kita ulang balik. Itu saja. Jadi apatah lagi kepada rakaat yang ketiga. Memang tak disuruh baca ayat. Tapi mana kata kita tu, apa kata orang, bukan lalai. Jadi itu terbaca pula kita ayat Al-Quran. Tak membatalkan sembahyang. Jadi dalam kita duduk pun apa pun, insyaAllah. Lagi satu lagi Ustaz nak tanya. Lepas biasa orang baca tahiyat yang 2 rakaat. Saya 1 rakaat pun saya pernah terbuat Ustaz. Ya. Lepas yang 2 rakaat tu nak buat tak baca ayat awal tu? Nak buat ke ataupun tak payah? Kena buat. Kena buat. Jadi nak kata yang pertama tadi kita dah terbuat yang pertama tu, mana kata dah melakukan kesalahan. Jadi kalau melakukan kesalahan tu,
Pendek kata sama ada tertinggal ataupun kita tu terbuat kata sebagainya, kita kenalah sujud sawi. Ya. Bermakna yang satu rakaat saya terbaca dia terlalu seronok pula. Satu rakaat tu pun baca ayat awal, bermakna yang kedua tu kena bulat juga. Habis bermakna saya Kena kena pula. qada ke Ustaz? Kena qada ke balik Ustaz? Tak ada. Ataupun kita teruskan saja. Teruskan saja solat. Solat, tapi pada rakaat yang kedua, kita kena baca Saya tak tahiyat. baca Ustaz, Awal. saya tak baca. Kalau tak baca, baru kena qada. Kena qada lah bermakna tu lah Kena nak qada. tanya dengan Ustaz. Nak tanya kan saya dah buat kesilafan Ustaz kan. Ya. Kena Terima qada. kasih Ustaz. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lagi nak bertanya tentang solat ke? Silakan. Solat ni tiang agama. Jadi dia banyak dia punya itu pengajaran daripada solat tersebut. Jadi orang alim ulama apabila Allah Ta'ala melalaikan dia, makna kata terlupa dia membaca. Katakan sunat-sunat itu amba'as. Jadi kemudian mereka berbuat sujud sahwi. Jadi alim ulama dahulu dia rasa bersyukur sangat kepada Allah SWT. Apa sebab? Sebabnya kalau kita sengaja buat sujud sahwi, maknanya sengaja-sengaja buat kita sujud membatalkan sembahyang. Jadi murka Allah Ta'ala. Tapi dalam perkara tersebut Allah Ta'ala kurniakan kita rahmat. Jadi kita dapat pula sujud sahwi 2 kali. Itu dikatakan, alim ulama katakan juga itu merupakan satu rahmat daripada Allah SWT. Bukan merupakan satu denda, bukan. Itu satu rezeki yang kita dapat. Nak dapat sujud kepada Allah Ta'ala lagi 2 kali lagi dalam solat tersebut. Jadi kita kena terima macam tu, insya-Allah. Baik. Ustaz, kalau Itu tak bagi baca umat sujud Nabi sawi Muhammad. tu Ustaz, Ya. kalau tak baca sujud sawi tu Ustaz, sah tak semayang Ustaz kalau tak baca? Kalau kita terlupa, sah. Sah. Jadi sujud sawi ni apabila kita dah bangun bergerak, kemudian baru kita teringat, maka kita dah dalam perjalanan dah, insya-Allah sah. Sah. Kalau ingat, Kalau ingat tak kita sujud sawi. batal semayang Ustaz. Batas sembahyang. Itulah nak tanya, semayang ni bukan boleh buat main Ustaz, nak kena tanya kan. Kita tak faham kena tanya kan. Ya, insya-Allah. Terima kasihlah Ustaz banyak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang ni. Kalaulah kita pergi masjid, katakan kita nak hadir kuliah majlis ilmu. Ya. Tapi kita sampai kat masjid, kita belum sembahyang duha. Tapi kita nak sembahyang duha, bolehkah kita satukan dengan sembahyang tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Ya. Jadi niatnya satu saja. Ya, niatnya satu saja, iaitu sama ada kita tu berniat tahiyatul masjid ataupun solat sunat duha. Ya. Jadi di dalam perkara tersebut, jadi ada kekhilafan perkara tersebut. Makna kata kita kena dahulukan solat sunat tahiyatul masjid. Satu. Apabila selesai solat sunat tahiyatul masjid, maknanya kita berburulah kepada majlis ilmu tersebut. Tak apa kita tinggalkan dahulu solat sunat duha. Tapi solat sunat tahiyatul masjid didahulukan dulu. Jadi apabila dah selesai solat sunat tahiyatul masjid, kita dah berniat iktikaf dan sebagainya, kita tu pergilah cepat kepada majlis ilmu tersebut. Jadi tentang solat sunat duha tu insya-Allah. Jadi berhubung tentang dia kata sekalikan dengan solat tahiyatul masjid dengan semua tu, tak ada. Pasal tu ada satu niat saja. Tapi mana dahulu tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, ada apa-apa lagi pertanyaan? Ada lagi soalan? Yang bertanyakan soalan, yang ingin bertanyakan soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Rasanya macam tak ada. Ya. Silakan, silakan. Antara solat kita nak qada sembahyang dengan solat fardu, yang mana kita nak dulukan Ustaz? Yang qada dulu ke yang fardu dulukan? Solat fardu, Ha. dia ada masa. Ya betul. Ada masa. Tak? Ya. Maknanya, solat qada, dia tak ada masa. Jadi, mana kita nak dulukan? Tentulah dulukan solat itu fardu. Baru kita buat solat qada. Itu jawapan dia. Ya. Jadi, jangan kita buat qada dahulu. Jadi, baru kita nak buat solat fardu pula. Solat fardu dahulu, baru solat qada. Wallahu a'lam. Oh ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bersama. Ada lagi soalan? Silakan. Kita tutup je lah Ustaz ya. Iyalah. Jadi nak menjadi satu perkabaran lah. Esok saya ke Melaka. Di rumah anak sana. Melaka. Lepas tu hari Sabtu terus ke Johor Bahru. Hari Ahad itu temankan anak combo dekat UTM dekat Sukudai. Dia ambil masuk. Itulah tu. Senin baru balik sini balik. InsyaAllah. Wallahualam. Jadi minggu depan insyaAllah ada lah Ustaz ya? Ada insyaAllah. Cuma saya kabarkan tu doa dalam perjalanan saya tu insyaAllah itu diselamatkan oleh Allah SWT. Wallahualam. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Ustaz bermusafir nanti doakan kami Ustaz. InsyaAllah. Amin. Okey, kita tutup ya. Jazakallah khairan kathiran. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda atas kuliah yang diberikan pada malam ini. Diharapkan dengan kupatan dan huraian yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sedikit sebanyak untuk memahami ilmu tauhid ini dengan izin Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diredai Allah. Amin. Diredainya. Amin. Muslimin dan muslimat, selepas ini pada jam 9 suku malam akan diadakan kuliah Isyak yang akan disampaikan oleh Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan kitab fiqh idaman penuntut. Muslimin dan muslimat dijemput terus mengimarahkan majlis ilmu ini bersama Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk membaca dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'dana li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya'allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukuru lillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr
innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. InsyaAllah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.